Dan insya-Allah pagi ini kita akan mengupas pada tajuk yang ke-21, iaitu adab dan ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada muka surat yang ke-147, 147. Jadi kita lihat pada matan di sini, Haddatsana Musaddadun qala Haddatsana Ismail bin Ibrahim akhbarana Abu Hayyan At-Taimi an Abi Zur'ata an Abi Hurairah qala Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam barizan yawman lin-nas fa'atahu Jibril faqala mal ihsanu qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Muttafaqun alaihi. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Hayyan At-Taimi daripada Abu Zur'ah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari muncul kepada para sahabat. Tala'a rajulun, ini hadis yang panjang dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi ini, hadis 40 Imam Nawawi, ini antara tajuk iman, ihsan, iman, Islam dan juga ihsan. Lalu datang malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian bertanya mal ihsan. Jadi hadis ini matan hadis panjang. Jadi ambil pada poinnya itu, soalan yang ketiga ditanya kepada Nabi SAW, apakah itu ihsan? Selepas ditanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Dia tanya tentang Islam, apa itu iman. Dan ditanya pula kepada Nabi, Jibril tanya kepada Nabi, apakah itu ihsan? Nabi SAW menjawab, an ta'budallaha, kamu menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya, seolah-olah. Fa in lam takun tarahu, dan apabila kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Muttafaqun alaih. Disebut muttafaqun alaih ini ialah hadis yang diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim yang diambil dari sumber yang sama. Kadang-kadang hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, tetapi melalui matan yang lain, jalur sahabat yang lain. Jadinya dalam menentukan kesahihan satu-satu hadis itu, ulama-ulama hadis mereka lihat kepada perawi-perawi, orang yang membawa hadis itu siapa. Cukuplah 5 syarat untuk jadi hadis sahih. Tidaklah ulama-ulama hadis itu bermudah-mudahan dalam menentukan status hadis. Ini hadis dhaif, ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis palsu. Bukan begitu mudah. Mereka begitu teliti dalam menentukan status sesuatu hadis. Walaupun hadis itu jatuh pada status hadis dhaif katakan. Jadi dhaif itu jatuh status itu bukan sebab apa? Sebab perawi itu sendiri. Kadang-kadang sanad itu. Sebab tu dalam kita menilai hadis dhaif itu, bukan kita lah, ulama hadis menilai. Ulama satu hadis itu dilihat dari sudut ini. Tetapi tidaklah ulama hadis bermudah-mudahan dalam menentukan ini hadis palsu. Macam mana boleh jadi hadis palsu? Apa beza hadis palsu dengan dhaif ni? Kalau hadis dhaif tadi ada sedikit kecacatan pada sanad dan juga perawi yang bawa hadis tu. Tapi kalau hadis palsu ini, kadang-kadang cantik dia punya perawi tu, tengok kemas cantik. Macam betul lah.
Kemudian tengok pada matan hadis pula, macam okey betul. Tapi bila dicari dalam kitab-kitab ulama hadis ini, tak jumpa. Kan? Tak jumpa hadis ni. Tapi tengok cantik. Dia punya perawi matan pun tengok macam betul. Tapi bila cari dalam kitab-kitab ulama hadis ni, baik surah Sitah ke, surah Tis'ah ke, tak jumpa. Mana begini? Takkan lah ulama hadis ni dia tak riwayat hadis ni, sebab dia punya sanad betul ni. Dari segi tokoh-tokoh yang bawa hadis kan, itu yang kata hadis palsu. Jadi bila hadis palsu ni, saya taraf dengan wang palsu. Walaupun nampak cantik, walaupun nampak betul, yang menilai siapa? Bukan kita ni. Ulama hadis ni dulu dah selesai lah. Mereka ni yang menilai. Jadi tidaklah kalau hari ni bila kita sebut tentang hadis kelebihan solat tarawih, ya, itu hadis palsu. Ui, senang-senang Ustaz cakap hadis ni palsu, ya. Ingat senang tengok ni kelebihan malam-malam tarawih kita buat ni, takkan ni palsu. Yang dia kata bahawa oleh sahabat Nabi, Sayyidina Ali buat tu, kan? Kita yang mana tidak, bukan dalam bidang kita lah, kan? Ilmu hadis khususnya, maka pada kita betul. Sebab takkan nak tipu dah kelebihan ni. Yang keduanya, dia baca Sayyidina Ali, takkan nak bohong. Tapi bila ulama hadis dia cek, kan? Mana datang rawi ni, matan hadis ni mana, siapa rawi, mana kitab mana sebut. Dan kitab ulama tak ada pun, ya. Dan dalam kitab lain pun tak ada. Jadi ini yang sebut, ya, hadis palsu. Jadi ya begitu disiplin ulama hadis dalam menilai suatu hadis. Tidaklah mereka bermudah-mudahan nak kata ini dhaif, ini palsu, ini sahih, sebuah hati, bukan. Dia ada disiplin dia. Tapi bagi orang yang tak tahu disiplin ulama hadis menilai satu hadis, maka dia akan kata, senang-senangnya kau mudahkan, kan? Senang-senang kata hadis palsu, senang-senang kata hadis dhaif, bukan senang-senang. Ya. Mungkin kita dah baca dah hadis yang cerita, pada bila kita baca hadis yang seorang sahabat Nabi itu daripada Madinah, dia pergi ke Syam semata-mata untuk bertanya tentang satu hadis sahaja. Ya, semata-mata dia nak tanya itu je. Sahabat tadi yang duduk di Syam dan tanya, kau datang sebab apa? Kau datang sebab jalan-jalan ke, melancong ke, ataupun kau datang nak beli barang, kebetulan kau jumpa aku, kau nak tanya aku. Tak. Aku datang bukan sebab tu. Aku datang semata-mata nak tanya hadis ni je. Hadis ni betul tak betul? Itu je soalan nak tanya. Modal habis punya banyak, nak tanya semata-mata satu hadis saja. Itu je, kan? Sebab tu kita, kalau kita tahu tentang selok-belok menilai hadis, ya, maka kita bagus. Bukanlah senang-senang para alim ulama, khususnya ulama hadis, untuk menentukan status hadis tuan-tuan. Jadi bagi orang yang faham, dia akan cakap ni. Orang yang tak faham senang cakap, pandai-pandai ada dia ni ustaz ni, pandai-pandai kata hadis ni sahih, pandai-pandai kata palsu, senang-senang cakap palsu. Pokok betul, jangan cakap pokok betul. Sebab benda hadis ini benda yang orang kata akademik. Jadi bila akademik kena buktikan secara akademik. Dia tak boleh kata betul kot. Dia tak boleh betul kot. Ini hadis Nabi ini. Sebab surah cakap, man kazaba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'adahu. Siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, walaupun niat dia baik. Contoh saya kata tadi, kelebihan solat tarawih dalam bulan Ramadan. Yang buat hadis ni bukan orang jahat, bukan kaki judi, bukan kaki nombor yang buat ni. Yang buat ni pun orang-orang baik, tapi niat dia baik. Sebab saya nak ajak orang ramai-ramai datang solat tarawih, saya reka je lah kelebihan ni, kan? Kalau yang dia reka tu, dia kata saya cakap, itu kau punya masalah. Tapi sebab dia kata Nabi cakap, jadi dia kata Nabi cakap, so kena teliti lah. Betul ke Nabi cakap benda ni? Sahabat mana yang dengar? Itu tuan-tuan, kan? Tentang satu hadis lah. Okey, tak apa. Kita tengok tentang pengenalan lah, pada tajuk kita ni, adab dan ihsan dalam beribadah kepada Allah. Menjaga adab kepada Allah SWT merupakan akhlak para nabi, para sahabat dan orang-orang soleh. Kehalusan adab dengannya, dengan Allah SWT, suatu manifestasi cinta seorang hamba
kepada Khalik, jadi pencipta. Ibadah dan kehidupan akan kosong dan tidak mendapat ganjaran pahala jika tiada adab mengiringi ibadah dengan dalam denyutan kehidupan kita. Maka kalau solat kita itu cukup 13 rukun, tapi adabnya bukan sekadar suruh pekah, tasawufnya itu, ya, solat dengan tiada keikhlasan, solat sebab nakkan pujian, solat sebab nak tunjukkan riak, makanya walaupun cukup 13 rukun, tapi di sisi Allah tidak ada nilai, setara dengan kain buruh sahaja. Walaupun kita tengok solat cukup cantik, bacaannya Masya Allah hebat, tapi rupa-rupanya nak riak, rupa-rupanya nakkan pujian orang, rupa-rupanya tak ikhlas kerana Allah, mungkin tak ada. Walaupun ibadah itu dibuat dengan penuh nampak cantik, tapi segi adab dengan Allah yang tasawufnya tak ada. Maka jadilah kita hamba mengerjakan ketaatan, namun penat lelah kita tiada dalam pandangannya, yang pandangan Allah. Sebenarnya jika hati kita bersih, kecantikan adab akan terselah pada akhlak kita. Usahlah kita menuturkan ungkapan cinta pada yang esa jika tiada adab padanya. Kata cinta pada Allah tapi semayang pun Allah, ya, dengan kelang kabutnya, bacaannya semua kelunggang-langgang lah, ibadahnya tak sempurna. Tapi kata cinta Allah tak. Orang yang betul-betul cintai Allah ni, dia akan buat ibadah sebaik mungkin, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Ihsan dari segi bahasa berasal daripada perkataan bahasa Arab yang ihsanan, iaitu memiliki erti kebaikan, membaguskan, lebih bermanfaat, lebih indah dan kesenangan. Ihsan juga diartikan sebagai memperbaiki atau menjadikan baik. Ihsan adalah ikhlas dan melakukan ibadah dengan sepenuh perhatian. Artinya, sepenuh keikhlasan beribadah hanya kepada Allah SWT dengan penuh perhatian, seolah-olah kita melihatnya. Jika kita tidak mampu berkeadaan seperti itu, maksudnya kalau kita tak tengok Allah, memang tak nampak pun, maka ingatlah bahawa Allah SWT sentiasa melihat kita dan mengetahui apa pun yang ada dalam diri kita. Dalil Al-Quran dan juga hadis, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-10, ayat yang ke-110, ya, ayat yang ke-110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Maksudnya, oleh itu sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Ayat yang akhir ni Allah Ta'ala firman kata apa? Ya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu mensyirikkan Allah dalam ibadat. Boleh tak boleh tuan? Kita beribadat, kita solat, kita buat ibadah korban kerana Allah. Mana datang syiriknya pula? Takkan pun sembahyang bersyirik. Tak, ni ibadat ni kita buat. Tapi Allah tak sebut wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan kamu mensyirikkan Allah dalam ibadat. Tengok takkan aku sembahyang subuh bersyirik. Tak. Nak bagi tahu dia sembahyang subuh tapi riak, syirik kan tu. Syirik kecil. Kan? Mari tak baca Quran kan, dengan suara yang merdu sedap ke mana, suara puji dia. Nanti dah pilih matrawih ni bulan puasa ni dah. Kita baca sedap kan. Nak orang puji nak begitu kata. Jangan mensyirikkan Allah dalam ibadat.
Jadi bila kita syirik ke Allah ibadat kita tertolak habis. Walaupun bacaan kita baik, walaupun sempurna rukun kita tu, tapi sebab nak riak syirik, maka tertolak ibadat tu. Dan dalam ini pun Allah sebut, jangan syirikkan Allah dalam ibadat. Dalam bab lain memang tak pelik lah kalau pergi sembah kubur ke, tak pergi buat sembah mana, pergi sembah laut ke, tak. Ini memang terang-terang syirik. Tapi dalam ibadat pun ada syirik ya, sebab ada riak. Keterangannya Syekh Saleh Ali Syekh rahimahullah memberikan penjelasan bahawa yang dimaksudkan dengan ihsan adalah melakukan amalan sebaik mungkin. Batasan minimum dalam melakukan ihsan di dalam beribadah kepada Allah SWT ialah apabila dia melaksanakan ibadahnya dengan niat yang ikhlas, iaitu semata-mata mengharapkan pahala daripada Allah SWT. Itu yang pertama. Bagus dah tu. Ya, buat ibadat semata-mata kerana Allah dan mengharapkan pahala daripada Allah, bagus. Yang keduanya pula, mesti menepati sunnah Nabi SAW. Inilah kadar ihsan yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim. Nah, dah semayang subuh ni, lepas ni saya semayang zuhur pula lah, buat awal tak kalut. Dah lepas subuh kan, sebab zuhur kan sibuk dah, ada kenduri macam-macam jemputan, jadi saya buat zuhur awal lah. Saya buat lepas subuh kan, ambil kuliah saya buat dah zuhur. Boleh kan tuan? Semayang dah betul, tapi tak ikut sunnah Nabi. Bila masa diajar pula semayang zuhur lepas subuh ni, dan perintah Allah tu pula, semayang ni solat 5 waktu ikut waktu dia, kan? Jadinya kan betul lah, ya? Dia beribadah cara betul, tapi ikut cara dia, bukan cara Nabi. Nabi cukup tunjuk cara semayang macam ni tak, ya? Ada rukuk, ada semua tak, dia semayang cara lain, ya? Siap ada tepuk-tepuk lagi pula dalam semayang pula. Itu tanda tidak menepati sunnah Nabi, walaupun niatnya ikhlas kerana Allah, tapi tak ikut sunnah Nabi, tak jadi ya? Maksudnya ibadat itu tidak diterima. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan tentang ayat tersebut, iaitu amal yang paling ikhlas dan paling benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sesungguhnya suatu amal ibadah, jika dia ikhlas tetapi tidak mengikut contoh daripada Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tidak diterima. Walaupun nampaknya ikhlas lah, nampak je, walaupun cukup rukunnya tak. Demikian juga sebaliknya, jika suatu amalan mengikut contoh daripada Rasulullah SAW tetapi tidak ikhlas, maka amalan tersebut juga tidak diterima. Ikut contoh Nabi tapi tak ikhlas, ya, tu tak terima juga. Jadi amalan hanya akan diterima dengan dua syarat tadi, jika dia ikhlas dan mengikut contoh daripada Rasulullah SAW. Ini kata Fudail bin Iyad, dia yang kata. Begitu juga dengan Syekh Saleh Ali Syekh, dia yang kata. Ibn Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya terhadap ayat tersebut, ni ayat yang kita baca tadi, ke-10 tadi tu, ya, suatu amalan tidak dapat dikatakan ihsan sampai amalan tersebut ikhlas hanya untuk Allah SWT dan sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Itu dia. Tak boleh saya tak nak ikut syariat Rasulullah, saya ikut syariat Nabi Daud lah, saya ikut syariat Nabi Sulaiman lah. Boleh? Tak boleh. Sebab kita ikut Nabi kita, terbatal semua yang lain, kecuali ada dalam buku lah, wahyu. Tak, saya nak ikut jangan macam puasa Nabi Daud lah, saya nak ikut puasa Nabi Ilyas lah. Nabi Ilyas puasa sepanjang tahun. Tak, saya ikut contoh tu lah. Tak boleh. Sebab Nabi dah ada, kena ikut contoh Nabi juga. Sebulan 3 hari puasa, ada hari putih lah, kemudian hari Isnin dan Khamis, yang tak nak, tak syur ikut syariat Rasulullah, ikut syariat Nabi Ilyas. Jangan pandai-pandai, walaupun dalam ibadah, kerana ikut syariat Nabi lah, mesti ikut syariat Nabi.
Nabi Muhammad SAW. Sebab setiap umat tu dia akan ikut syariat Nabi yang datang ketika itu. Ya. Allah SWT juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahud-din, hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Maksudnya padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan yang demikian itulah dinul qayyimah, agama yang benar. Surah Bayyinah ayat kelima. Pengedaran hadis ini ada di atas merupakan nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Umar. Pengajaran daripada hadis tersebut adalah, yang pertamanya, makna kalimah ka'annaka tarahu, seolah-olah seakan-akan kamu melihat Allah SWT, adalah beribadahlah dengan keilmuan. Buat ibadah dengan ilmu, bukan buat ibadah dengan secara kita taklid, tanpa kita mengkaji, tanpa kita ambil mana sumbernya, tanpa kita mengambil daripada siapa guru kita dah, membuat saja dah. Ini yang jadinya bila buat ibadat bagus dah, tapi tidak ada ilmu. Ini ramai orang, ya, yang mana ibadahnya tu dia tak ikut ilmu. Kata dia, hatta buat wuduk ke buat semayang sama, kan, atas rasa dia. Ilmu ni dari mana? Ilmu wuduk yang dia belajar ni, orang belajar baik, siku tak, dia sekerak je. Ilmu yang dia belajar ketika darjah 3 dulu, waktu ustaz dia mengajar tu, dia ajar cara wuduk, kan. Pada ustaz ajar dah betul lah tu, sampai ke siku. Tapi sebab dia main-main, dia main buat lebih lewat, kan. Budak pun ramai, dulu kelas dekat 40 orang. Jadi nak pantau pun tak ada macam tu lah, dia tengok mana dah. Jadi dia rasa dia betul, itu yang dia pegang sampai hari ni. Lepas tu kadang-kadang bila orang tegur dah, tak betul jauh, kau pandai lah kau. Siapa makan garam lebih dahulu, nak dia kira makan garam, kan. Dia kira darah tinggi, siapa paling tinggi lah. Itu sebab ni, kan. Bila orang tegur, orang bagi tahu kata benda yang betul, tak, dia kira makan garam je, kan. Makanlah gula pula, beri diabetes tinggi lagi, kan. Itu pasal tu. Dia dengan ilmu. Bila tak ilmu ni, bila datang teguran, orang tegur macam ni, cara wuduk yang betul, kena lebih sikit resiko ni, cara basuh kepala pun kena tunjuk pula. Bila siapa tegur pun, kalau benda tu benda yang betul, didatangkan dengan hujah dan juga dalil, kena terima lah. Dia tak ada lagi dah makan garam, makan gula pun, itu dia tak masuk. Sebab datang bila dihujahkan dengan ilmu tak, dengan wahyu, tak boleh tolak. Itu yang tadi, beribadahlah dengan keilmuan. Semakin dalam ilmu kita tentang Allah SWT, maka kita akan melaksanakan ibadah seakan-akan kita melihat Allah SWT. Seseorang tidak akan sampai kepada darjat ini kecuali dengan memiliki ilmu agama yang mendalam. Mesti ada, ya, beramal dengan ilmu, baru kita akan dapat menghayati agama, akan datang keseronokan, kita akan datang kemanisan dalam beribadah, di mana seorang hamba mengenal Rabbnya, ini Tuhannya, dengan pengenalan yang betul-betul mendalam. Bermula daripada mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, afal, perbuatan-perbuatannya, ya, kesempurnaan sifatnya, dan lain-lain. Keduanya, intibati hadis ini berkaitan tentang bagaimana cara kita mengharungi kehidupan dunia ini. Bahawa kita hidup di dunia ini seperti orang asing yang dia yakin akan kembali ke negeri asalnya, iaitu di akhirat esok lah, ya. Demikian pula ketika kita hidup di dunia ini, kita yakin bahawa kita akan kembali lagi kepada Allah SWT. Apakah bekalan amalan yang kita persiapkan? Seperti orang asing yang hendak pulang, dia akan mempersiapkan dengan persiapan yang baik. Oleh sebab itu, hendaknya kita bersungguh-sungguh beramal soleh. Hadis di atas juga menyatakan kepada kita bahawa darjat ihsan merupakan tingkatan keislaman yang tertinggi terhadap seorang hamba.
Dia beramal dengan rukun iman, dia beramal dengan rukun Islam, tetapinya sekiranya tidak ada ihsan dalam rukun iman dan juga rukun Islam tadi, tidak diterima nak ibadahnya. Rukun Islam khususnya tak, haji, puasa, ya, dia bayar zakat, ya, ini semua dia buat, tapi tidak ada ihsan, maka tidak ada nilai. Sebab tu dah ihsan ni darjat tertinggi. Tidak semua orang mampu untuk meraih darjat yang mulia ini. Hanya hamba-hamba Allah SWT yang khusus sahaja yang mampu untuk mencapai darjat yang mulia ini. Pertama, bila kita buat ibadat dengan ilmu, dan ibadat kita buat itu kita menghayatinya dah, maka kita akan datang perasaan kemanisan ibadah. Oleh itu, ia merupakan satu keutamaan bagi hamba-hamba yang mampu meraihnya. Antara cara untuk seseorang itu mencapai darjat ihsan dalam beribadah, ini antara tips-tips dia. Bagaimana cara kita mendapatkan darjat ihsan dalam ibadah? Yang pertamanya, sentiasa berhati-hati dalam segenap urusan. Kita bimbang, takut-takut urusan kehidupan kita tercampur dengan perkara syubhat, termasuk dengan benda-benda haram tak? Sebab ini juga akan melibatkan, akan terkait dalam ibadat kita. Orang yang mana hatinya setiap hari ada titik hitam dalam hatinya, maka pada dia ibadah tu satu benda yang berat. Dia tak seronok beribadah bila dia kekal dalam bermaksiat. Ibadah pun tak seronok, sekadar buat je lah. Yang keduanya, cara nak dapat ihsan, mentaati semua perintah Allah, khususnya dalam hukum Islam. Kemudian dia bertanggungjawab ke atas orang yang berada di bawah kekuasaannya. Maksudnya dia berlaku adil dan bersifat amanah terhadap apa yang telah diberikan tugas pada dia. Kemudian yang keempat, menerima qada dan qadar Allah SWT. Ketentuan apa yang Allah tentukan dari segi rezeki, perjalanan hidup, semua dia, dia redha dengan ketentuan Allah. Dia yang kelimanya, selalu bertaubat dan kembali kepadanya, sentiasa minta ampun kepada Allah. Sebab kita ni kullu bani Adam khata'un, ya, setiap anak-anak Adam ni melakukan kesalahan, kan? Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu ialah dia bertaubat, kan? Dan yang keenamnya, mengutamakan keredaan Allah dalam setiap dalam kehidupan. Yang ketujuh, sentiasa melaksanakan kewajipan dan kebaikan yang dituntut oleh agama. Kemudian yang kelapannya, melaksanakan solat berjemaah walau di mana dan apa jua keadaan. Ini antara cara kita nak jana iman kita, jana motivasi kita dalam beribadah, dengan kita istiqamah dalam solat berjemaah. Ini antaranya. Sebab dalam solat jemaah itu dia banyak kelebihan, ya. Dalam solat jemaah itu dia beri motivasi kepada kita. Sebab tu tuan-tuan, kita kena sentiasa bercita-cita untuk solat berjemaah. Kita dah mari mayang subuh, kita bercita-cita, pasang azam, InsyaAllah zuhur aku datang. Kalau zuhur aku ke Melaka pun, aku akan cari masjid untuk solat berjemaah. Sentiasa. Tidak ada istilah solat sendirian kecuali solat sunat. Nah, itu kita tanamkan dalam diri kita begitu. Sebab Nabi SAW hari terakhir Rasulullah nak wafat pun sempat lagi solat berjemaah subuh. Nah, kita ikut ni, ya. Dan nanti kita bercita-cita, kalau tak sempat solat di masjid berjemaah pun di rumah, dah mayang dengan orang rumah, mayang dengan anak-anak, mayang dengan cucu pun berjemaah juga. Tidak ada istilah solat sendirian dalam solat fardu. Kita tanam azam macam tu. Sebab beza, ya. Solat berjemaah 27, solat seorang-seorang dapat 1. Itu belum kira lagi kalau kita tak khusyuk, belum kira lagi kita leka bilangan rakaat pun lupa, tak boleh kira yang tu lagi. Dan baik solat berjemaah ni, tak dapat ramai, paling minimum 2 orang, ya. Kemudiannya ke-9, mengerjakan ibadat haji dan menziarahi makam Nabi SAW. Ini kita nak menghayati ibadah. Tengok tempat Nabi buat ibadah macam mana. Kita bertawaf tu tuan-tuan, kita kena ingat, kita bukan tawaf saja-saja tu. Kita hijab bekas tapak kaki Nabi di situ. Kita pijak bekas tapak kaki para sahabat di situ. Kita kena ingat. Tak? Bukan saja kita saja tawaf tak. Tempat kita pijak tu kemungkinan besar memang ada tapak kaki Nabi di situ. Tak? Cium Hajarul Aswad, confirm kita cium bekas Rasulullah cium.
Sebab Hajar Aswad tu memang situ dah Rasulullah cium. Tak mana lagi. Hajar Aswad mana tempat lain. Tak. Itu. Kita ambil motivasi kan dalam ibadah. Kemudian mengerjakan umrah khususnya di bulan Ramadan. Ya, saya nak ambil ni, nak ambil umum ni. Mana nak jadikan hamba yang ikhlas dalam beribadah. Kemudiannya menjadi hamba Allah SWT yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Ya, atas sebab tu kita beribadah dengan ada ilmu tadi, baru kita tahu ibadah ni benar ataupun tidak. Dan yang terakhirnya sentiasa membaca dan berta'amul dengan Al-Quran. Maksud berta'amul ialah kita ini beramal dengan Al-Quran, menghayati isi-isi Al-Quran, bertadabbur dengan Al-Quran. Itu antara cara kita nak meraih tingkatan ihsan dalam ibadat. Kesimpulannya tuan-tuan, yang pertamanya sikap ihsan ini perlu kita usaha dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita melakukan amalan ketaatan, maka perbuatan itu sentiasa kita niatkan kerana Allah. Sebaliknya, jika terdetik niat di hati kita untuk melakukan keburukan, maka kita tidak akan melakukannya kerana sikap ihsan yang kita miliki. Pertama, kita buat ibadah kerana Allah. Kemudian bila kita buat amal kebajikan, tuan-tuan, kita niatkan sekali, ya, aku sedekah hari ini untuk aku, untuk mak ayah aku sekali. Nah, aku buat ibadat ni untuk aku dan mak ayah aku sekali. Aku baca Quran ni untuk aku, untuk mak ayah aku sekali. Jangan lupa yang tu dah. Sebab sampai, tuan-tuan, dah buat ibadah apa pun, ni aku sedekah ke orang ni, hantar pisang ke, hantar apa, untuk mak ayah aku sekali. Ni pisang ni pokok ni arwah ayah tanam dulu, dan dia tanam dulu ni, apa hasil bagi pada orang kan, untuk mak ayah sekali. Ya, akan dapat sampai benda tu dah buat benda tu dah. Yang keduanya, seorang yang mempunyai sikap ihsan yang tinggi akan sentiasa berbuat kebaikan kerana mahu meraih keredaan Allah SWT, dan dia malu untuk melakukan kemaksiatan kerana dia yakin Allah SWT pasti melihat perbuatannya. Yang ketiganya, ihsan adalah kemuncak kepada prestasi dalam beribadah, pergaulan dan akhlak seorang hamba. Oleh itu, semua orang yang menyedari akan perkara ini tentu akan berusaha dengan sedaya mungkin agar dia mampu mencapai tingkatan tersebut. Ya, inilah tuan-tuan kupasan tentang tajuk yang ke-21. Ya, wallahu taala alam, dan insya-Allah pada bulan akan datang kita akan mengupas pula tajuk yang ke-22, iaitu adab dan cinta kepada Rasul. Ya, ini kita bincang bagaimana ihsan berada dalam ibadah kerana Allah. InsyaAllah bulan datang kita akan masuk pada adab dan cinta kepada Rasul. Sungguhnya apa yang baik itu daripada Allah SWT. Sebarang kelemahan dan kekurangan semua ampun dan maaf, dan bila kelemahan diri saya sendiri, semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan yang untuk kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.